Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan kegunaan quick setting yang terkini lah. Pada sebelah kanan, pada sebelah jam ni, kita ada satu ikon macam setting ni. Just klik ikon tersebut. Dan kita akan nampak ada banyak quick setting yang disediakan lah. So, dalam 16 quick setting. Quick setting yang pertama ialah full screen on off. Full screen on off, bila kita klik full screen on off ni, kita akan nampak taskbar pada bahagian bawah. Okay, ni yang dikatakan full screen on off lah. So selalunya pengguna dia akan tanya macam mana saya nak akses desktop, macam mana saya nak akses balik file explorer, browser, saya tak nampak belakang ni kan, belakang sistem macam mana. So kita klik full screen on off lah. So kita akan nampak ni, kemudian kita dah boleh minimize boleh, nak close boleh, apa semua, dan kita boleh akses bahagian bawah taskbar, nak akses wifi pun boleh. Okay, so maknanya kita boleh gunakan fungsi full screen ni untuk on off full screen dan kita akses sistem belakang daripada MySolar Time lah. Kemudian nombor 2 kita ada tab header on off. Kalau klik ni, nampak tak pada bahagian atas ni kita ada tab header. Ni dia panggil tab header lah. Fungsi-fungsi yang kita ada. So kita boleh on off. Guna dia bila kita on off ni, sekarang ni kalau macam ni dah off, kalau kita on ni, guna dia kita nak quick access. Kata kalau contoh kita nak tengok macam mana rupa pengumuman ni, kita just klik tab pengumuman ni. Kita akan nampak pengumuman ni akan dipaparkan macam ni lah. So takwim macam mana? Klik takwim terus. So kita tak perlu tunggu slide tu berjalan satu demi satu lah untuk sampai ke takwim tu. So kita boleh klik tabung macam mana, kita boleh tunjuk ataupun kita boleh test lah nak tengok macam mana keadaan tugasan tu dia akan jadi macam ni kan. Jam analog, macam mana untuk hadis, message, ni fungsi-fungsi yang kita ada lah. Okay. So ni untuk kegunaan tab header ni untuk kita direct access fungsi-fungsi ataupun paparan dalam sistem lah. So biasanya bila final kita akan offkan balik. Okay. Kemudian kita ada solat countdown on off juga. Bahagian atas ni dipanggil solat countdown. Ini dia akan bagi tahu kita ada 31 minit lagi untuk masuk ke waktu asar lah. Ini pun kita boleh on off juga solat countdown. Klik sekali hilang, klik sekali dia muncul semula lah. Dan kita ada papar iklan on off. Iklan ni dia akan berada pada slide. Slide ni kita boleh bagikan skrin ni kepada dua. Kalau kita onkan paparan iklan, kalau tekan sekali, ni sebab dia dah jalan ke tempat lain. Kalau dekat slide ni, dia akan nampak sini paparan iklan. Okay. So sistem ni boleh paparkan dalam bentuk dua skrin lah untuk paparan iklan tu. Ini terlampau cepat ni. Okay, saya akan lambatkan sikit. Dekat antara muka ni, saya letakkan dalam katakanlah 20 second lah. So lambat sikit, sempat dah cakap ni. Simpan, tutup. Okey, kita pergi balik ke quick setting ni. Kita boleh on off kan dia punya iklan ni. Klik sekali on, klik sekali off. So ni guna dia kalau kita nak masukkan slide yang dalam bentuk portrait lah ataupun dulu slide-slide yang diorang buat hunting. Okey, so ini kita boleh on off juga. Tapi masalahnya bila kita onkan bahagian ni, so bahagian slide dia akan menjadi lebih kecil lah. Kita akan boleh set ni, kalau kita nak buat 80-20 ke macam tu, kita boleh set juga besar pada bahagian iklan ni. Okay. Kemudian kita boleh set table waktu solat. Pada bahagian atas ni dia panggil table waktu solat. So kita boleh set juga. Klik je set table waktu solat. Nampak kita boleh set color dia hijau. Label ni color hijau. Waktu solat ni color warna kuning. Dan kita boleh set dia punya font pun. Kalau font size kita nak besarkan lagi pun boleh. So berdasarkan ikutkan screen resolution lah. Kalau TV yang high resolution tu font dia kita boleh besarkan lagi. Okay. Ini untuk tinggi ni pun boleh, kita boleh set tinggi untuk bahagian atas ni, nampak bahagian lebih tinggi. So biasanya kita letak ngam-ngam lah ikut font tu. Macam kalau kita letak font yang besar dan kita perlu tinggikan lagi pada bahagian table pada bahagian atas ni lah. Okay, lepas buat perubahan tekan simpan. So macam kes ni saya tak nak buat perubahan, saya just tutup je lah. Okay, kemudian kita boleh set table message tarikh dan masa. Pada bahagian bawah ni dipanggil table tarikh dan masa. So kita boleh set color dia warna putih, warna merah ni, warna merah, kuning dan warna hijau. Kita boleh set font pun sama, boleh tukar juga. Dan kita boleh buat apa-apa mesej bergerak pada bahagian bawah pun boleh. So kita kena tinggikan sikit lah. Sebab sistem ni akan paparkan mesej bergerak pada bahagian bawah lah. Cuma sekarang ni kita galakkan pengguna menggunakan screen message sendiri lah. Bukan guna mesej bergerak lagi. Sebab mesej yang nak dipaparkan tu dia multiple row. So lebih sesuai guna mesej dalam screen mesej tu sendiri. Dan kita pun dapat jimatkan ruang untuk paparan slide sebenarnya. Bila kita letak mesej bergerak pada bahagian bawah ni, slide ni dia makin kecil lah. Dia punya tempat paparan tu. So lebih baik kita guna
fungsi dalam message tu sendiri. So dalam sini kita akan guna message punya function lah. So kita boleh type banyak multiple row punya message yang nak disampaikan. So tak adalah message tu bergerak satu demi satu kita baca, katakanlah Maybank. Lepas tu keluar nombor Maybank. Lepas tu nama bank pula kan. Kalau macam ni kita boleh terus paparkan terus ketiga-tiga maklumat tersebut. Nama bank dengan bank mana ataupun dengan account. So kalau bagi pengguna, kalau dia nak buat apa derma, infak apa semua tu, dia boleh ambil gambar, skrin tu dah complete. Dalam satu skrin tu semua maklumat dah ada. Maklumat bank, nombor account semua ada. Kalau yang mesej bergerak tu, susah sikit lah. Maknanya dia kena ambil mungkin dalam bentuk video. Itu pun dia akan bergerak satu demi satu. Dia kena tunggu lambat lah. Kalau macam ni bila dah sampai, snap, terus dapat maklumat yang lengkap lah. Okay. Ini untuk set table pada bahagian bawah. Kemudian kita boleh set beep, sound and volume pun boleh juga kita nak set. Dekat sini kita boleh set dia punya bunyi beep lah. Ini untuk azan timer. Dia lebih panjang bunyi dia. So pengguna boleh tukar juga. Kalau klik gambar ni, hantar ni boleh search untuk bunyi-bunyi yang lain lah. Okay. Ini kalau bila masuk waktu, ngam-ngam kata sini asam 450. Bila kita klik dia akan bunyi macam ni lah. Okay, ni semua bunyi kita boleh set. Dia punya volume pun kita boleh set. Nak tambah ke nak kurang. Maknanya kita control dalam sistem boleh. Ataupun volume yang ada pada TV tu sendiri. Maknanya kita pakai remote TV lah untuk set dia punya volume tu. Selalunya kita letak dalam 50 lah. Separuh daripada bunyi full screen. Bunyi keseluruhan tu, maksima tu. Okay, dan kita boleh uji lah. Boleh dengar sendiri nak pakai apa-apa. Ada setengah TV tu memang sound system dia kuat. Maknanya kita tak perlu letak sampai 50 pun. Kadang 30 pun bunyi beep tu dah cukup kuat untuk Bilal lah. Okay, ni kita boleh set juga dia punya bentuk bunyi dan juga dia punya ni lah bunyi apa dan juga dia punya volume tu. Okay. Lepas tu kita boleh set date and time. Kalau kita tengok bawah ni kita ada jam 4.23 kan. Kalau BIOS bateri tu yang weak tu makin lama bateri jam ni mungkin akan perlahan sedikit lah. Sebelum kita tukar BIOS bateri yang baru, kita boleh tukar set jam ni untuk bagi selari balik dengan jam yang kita ada lah. So kita just klik set date time ni, sistem akan automatik bawa kepada Windows operating system date and time. Kalau kita ada internet, kita boleh set automatik waktu ni, masa ni. Dia akan ambil daripada dunia punya world clock lah. Kalau tak ada internet, kita boleh buat tukar secara manual. Tekan change macam ni dan kita akan tukar lah. Cumanya kalau change macam ni, dia akan beri kita tukar masa dengan dia punya jam dengan dia punya minit je lah. Okay. So, tapi still boleh tukar. Bila buat pertukaran macam tu, just tekan change lah. Okay. Kalau ada internet yang terbaik lah. Kalau tekan internet, dia akan ambil daripada waktu dunia dan minit dengan saat sekali memang tepat lah macam tu. Okay. Kita boleh tukar masa. Lokasi masa atas bawah. Bawah ni kita ada masa. Kalau kita klik macam ni, masa ni kita boleh naik atas. Okay. Ada setengah tu dia orang nak masa. Sebab dia orang dah hide solat countdown ni, masa dia buat naik atas. So ada bermacam-macam jenis lah macam mana nak buat kan. Pilihan sendiri lah. So biasanya kita akan tarikh dan masa ni duduk dalam satu baris lah. Lebih mudah user untuk tengok. So dia tahu hari Rabu 9 Februari pukul berapa. Okay. Kemudian waktu solat atas bawah ni pun kita boleh tukar. Mana tadi waktu solat subuh ni dia duduk pada bahagian atas. Dan kita boleh tukar lokasi dia atas ataupun bawah. Tapi dia complete satu set lah. Maknanya waktu solat ni dengan solat countdown ni dia duduk dalam satu baris tapi di bawah pula. Okay, ni boleh pindah balik dan normal macam ni lah. Yang default kita akan letak waktu solat pada bahagian atas. Refresh application. Refresh application ni kalau kita klik ni, dia akan kembali kepada skrin yang pertama sekali. Ni akan refresh lah. Selalunya bila kita ada buat perubahan, changes kepada setting apa-apa, kita perlukan refresh lah. Untuk dia macam baru-baru start. So dia panggil refresh application lah. Kemudian kita ada fungsi close masalahatan application. Close masalahatan ni kalau kita nak access desktop 100%, maknanya kita nak tutup lah. Selalunya boleh juga kita full screen ni kita off dulu dan kita akan close pada bahagian atas macam ni. Pun boleh close. Ataupun, ni saya run semula sistem ni. Ataupun kita guna quick setting ni untuk close. Klik quick setting ni. Kita klik close masalahatan application. So lebih cepat lah. Terus dia close macam tu. So ni kalau untuk pengguna yang tak biasa dengan sistem Windows, maknanya kita boleh kita benarkan dia boleh close direct lah. So, kalau full screen macam ni kan, dia kira macam mana saya nak close masalah time, dia tak ada nampak button minimize, maximize dengan close pada bahagian atas ni. So dia boleh close, dia guna quick setting, dia close terus.
Kemudian kita ada open wifi setting pun sama juga. Kalau dulu user kena cari bawah ni, dia kena cari globe ataupun gambar macam ni untuk keluarkan wifi setting macam ni kan. So kalau through system ni saya full screen balik, maknanya lebih mudah. Dia klik je open wifi setting, sistem automatically bawa ke dalam Windows operating system punya wifi setting. So dia punya perlu klik show available network, klik dan dia akan nampak jugalah. Sama macam tadi kalau dia manual tekan ni pun boleh juga. So kita ada bagi quick setting untuk masuk ke bahagian wifi lah. Kemudian kita ada open remote support. Remote support ni kita pakai Ultra Viewer lah buat masa sekarang ni. Maknanya kalau dah ada internet tadi, untuk kalau nak saya buatkan software update apa semua, just klik open remote support. Tadi kita dah wifi setting sini tadi. Open wifi, kita dah connect ke hotspot. Kemudian kita klik remote support. Kita akan dapatkan ID dengan password Ultra Viewer ni. Ataupun just snap je lah gambar Ultra Viewer ni, hantarkan kepada saya lah. So saya akan buat remote support untuk buat software update. Okay, saya close. Kemudian kita ada open web WhatsApp pun boleh juga. Ada setengah majlis surau tu dia guna untuk transfer macam jadual kuliah, gambar slide, gambar ustaz, gambar petugas, imam, bilal apa semua. So dia boleh guna web WhatsApp juga lah. Web WhatsApp ni dia sama macam WhatsApp yang kita ada dalam phone ni, cuma dia akan buka guna browser dekat web. So kalau kita klik open web WhatsApp ni, dia akan buka web WhatsApp lah. So ini sebab saya dah buka sebelum ni, dia akan keluar macam ni lah. Okay. So kita boleh masuk ke web WhatsApp. Dan last sekali kita ada shutdown window. Shutdown window ni macam biasa kalau kita nak offkan sistem, kita nak pindahkan sistem ni ke tempat lain ataupun kita nak tutup bateri tu. Selalunya kita janganlah buat tutup mengejut macam tu je. So eloknya kita shutdown. Kalau dulu cara lama dia, kita boleh keluar daripada full screen. Dan ada tepi ni ada button macam biasa window, power, shutdown macam tu. So kalau guna quick setting, dia user tak perlu pergi jauh macam ni lah. Sebenarnya kalau pengguna yang tak biasa dengan Windows, so apa yang dia perlu lakukan, dia klik quick setting ni, dia klik shutdown Windows. So sistem akan shutdown dan dia boleh power off dan dia boleh pindah lah box tu. Masa dia nak bawa balik ke ataupun nak bawa pergi repair, nak baiki BIOS tadi kan. So maknanya shutdown terlebih dahulu, nanti power, ada gambar power dekat box tu dah terpadam, so dia boleh cabut lah. Dia boleh cabut semua power tu. So ini adalah fungsi-fungsi quick setting yang kita ada dalam Masyarakat V11035. So lebih cepat lah untuk akses fungsi-fungsi untuk on off dia punya tab header, full screen apa semua tu. Okay, sekian. Terima kasih.